قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Dan ketahui olehmu bahawasanya makna kasih itu cenderung hati kepada sesuatu yang disukai. Tuan-tuan muslimin muslimat sedang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, amal dan selama-lamanya panjatkan puji syukur pada Allah dengan izin taufik hidayah Allah Ta'ala. Jua pada malam ini kita sambung lagi bacaan kitab penawar bagi hati. Kita berada pada bab ke-8, pada menyatakan kasih cinta pada Allah. Dalam pertemuan yang lepas dah dinukilkan kepada kita oleh Syekh Qadir beberapa dalil daripada Al-Quran pun ada, daripada hadis Nabi pun ada. Yang terakhir hadis yang disimpan oleh Asy-Syaikhan, disimpan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim di dalam kitab sahih mereka. Itu hadis yang Nabi sebut al-mar'u ma'a man ahabba. Bermula seseorang itu serta, yakni bersama mereka yang kasih ia seorang tu akan dia akan mereka. Itu lebih kasih. Nak banding amal, maka tak setanding amal kita dengan amal para anbiya. Nak banding amal kita dengan bukan anbiya pun tak setanding. Dengan para ulama tak setanding dah, jauh lebih dia. Nak banding dengan kita, walaupun semayang serupa, tapi dia semayang dalam keadaan tahu dan reti. Kita semayang juga, tapi dalam keadaan tak tahu dan tak reti. Lebih dah dia banyak situ. Sebab tu ada sahabat yang miskin datang bertemu dengan Rasulullah, beritahu kepada Nabi, ya Rasulullah, sahabat-sahabat yang kaya ni, dia semayang supa, kami pun semayang juga. Dia puasa, kami pun puasa juga. Tapi bila masuk bab zakat, bab sedekah, kami tak ada duit nak bagi sedekah, nak keluarkan zakat. Sahabat-sahabat yang kaya ni dia boleh bagi zakat, boleh bagi derma, boleh bagi sedekah dan sebagainya lah. Boleh tolong orang susah dengan keuangan yang ada pada dia. Jadi dia mari ngadu pada Nabi, berasa cemburu sebab dia tak setanding dengan sahabat-sahabat yang kaya. Dari bab semayang, semua kena semayang. Lalu Nabi pun suruh sahabat yang fakir ni baca tiap-tiap kali lepas salat Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Lepas tu cukup dengan la ilaha illallah tu sampai habis. Sebagaimana yang tuan-tuan doa amal tu lah. Sukalah sahabat-sahabat yang fakir ni, setanding lah kita dengan mereka. Sebab Nabi cerita pada kita,
Tahu-tahu sahabat yang kaya pun siapa juga cerita ni. Jadi sahabat yang kaya pun beramal juga dengan bacaan lepas daripada solat tadi. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar tu. Mari pula sahabat yang fakir ni temu dengan Nabi, ya Rasulullah, mereka pun beramal juga dengan apa yang engkau perintah kepada kami supaya beramal. So lebih dia juga. Lalu Nabi kata, setiap orang tu habuan dia masing-masing. Cuma nak sebutnya sahabat-sahabat ni kalau boleh nak biasa tanding. Boleh duduk sekali. Jalan mana kita boleh duduk sekali dengan mereka ni? Jalan cinta. Jalan cinta. Nak banding amal, kita sangat-sangat sikit dari sudut amal. Semayang malam kita tak lekat-lekat daripada muda sampai ke tua. Tak lekat semayang malam kita. Ada malam ada malam tak ada. Ada malam cerah dengan qiyam kita. Ada malam gelap gulita dengan tidur. Nak setanding dengan sahabat yang baca Quran, Imam Syafi'i khatam Quran sebulan sekali, Ramadan 2 kali, kita tak terbaca lah. Tu nak kira amal ibadat mereka. Puasa tak tinggal mereka. Kita nak puasa paling payah sekali. Tapi Nabi ajar jalan singkat untuk kita duduk sekali dengan orang yang macam ni. Jalan apa? Jalan cinta. Jalan cinta. Maka ulama kata hadis ni, hadis al-mar'u ma'aman ahabba ni, cinta orang soleh ni adalah sesuatu yang dituntut oleh syarak. Tu kena cari jalan lah. Menyintai orang soleh ni, tuan-tuan yang duduk dalam ni soleh ni semua ni. Ada, kira orang soleh. Sebab apa? Niat satu, nak mari beribadat pada Allah, nak semayang Jumaat. Nak duduk dengar sikit sebanyak, boleh buat balik buah kilah. Tahu ke buah kilah? Maknanya boleh buat balik ilmu sikit-sikit, buat bekal amal hidup kita yang tak lama dah ni. Tu jadilah boleh malam ni sepatah selidah, boleh malam esok pula sepatah selidah. Banyak capur seminggu banyak dah, sebulan tambah setahun banyaklah boleh. Jadi niat kita mari duduk ni salah satu daripada selain nak duduk ngaji, nak duduk ibadat, nak duduk iktikaf, salah satu daripadanya ialah nak berhimpun dengan orang soleh. Pahala lain tu. Kita mari nak Jumaat, pahala lain. Mari nak dengar, pahala lain. Mari-mari siapa duduk iktikaf, pahala lain. Mari nak duduk dengan orang soleh, pahala lain pula. Orang ni niat 4, kita niat 3. Lebih dia. Nak duduk dengan orang soleh. Sebab sini tempat orang soleh berkumpul. Nak cari mana tempat orang soleh berkumpul? Kedai mamak. Kedai mamak tak semayang maghrib lagi dia. Duk galik dengan teh tarik lagi. Duk tunggu roti cana tengah tebal lagi. Semayang maghrib duk lagi. Dia kata sempat lagi ni sebutir roti cana tunggu. Sebab tu kata salah satu daripada niat kita mari ialah nak berhimpun dengan orang soleh. Nak tengok wajah orang-orang soleh. Wajah-wajah yang bila kita tengok mereka mengingatkan kepada Allah. Mengingatkan kita pada akhirat. Mengingatkan kita pada ibadah. Jadi ulama kata hadis ni gesaan tuntutan daripada syarak supaya kita cari jalan untuk menyintai orang-orang soleh. Sebab tu bila baca hadis-hadis Nabi, ada sahabat-sahabat yang meriwayatkan hadis-hadis tersebut. Seloklah sikit kisah tentang sahabat tu. Biar mari sikit sebanyak dalam hati kita berasa nak jadi serupa dengan sahabat ni. Berasa mari rindu dan kasih kepada sahabat-sahabat yang pernah mengorbankan hidup mereka demi baginda Nabi.
yang pernah mengorbankan hidup mereka demi agama Allah Ta'ala. Tu tengok figur-figur yang ada dalam hadis tu, rantaian sanad hadis tu, tengoklah sikit sebanyak. Hari ni tengok sikit, esok tengok sikit, tambah kisah-kisah para sahabat, para ulama tu. Biar mari rasa cinta dan kasih kita kepada mereka. Nak berimpun dengan mereka tak ada dah. Yang adanya ulama-ulama hari ni. Kalau ada ulama-ulama besar, mari usaha. Biar boleh duduk sekali dengan dia. Baik. Mana tadi? Ni jalan pintas dia panggil. Jalan singkat. Nak banding amal tak boleh dah kita. Jadi jalan cinta. Baik. Mana tadi? Baca. Dan ketahui olehmu bahawasanya makna. Baru nak cerita definisi. Bahawasanya makna kasih ataupun dalam bahasa Arab kita panggil hubbun, ataupun kita ambil daripada Arab jadi bahasa Melayu kita mahabbah. Cuma Melayu dipanggil muhibbah. Taman apa ni? Taman perumahan sini muhibbah dipanggil. Arab panggil mahabbah. Baik. Hubbun dengan mahabbah ni apa benda makna dia? Iaitu cenderung hati kepada sesuatu yang disukai. Tu cinta dipanggil. Mailul qalbi ilal mahbub. Tu dalam bahasa Arab. Condong hati, cenderung hati kepada sesuatu yang kita kasih. Sesuatu yang kita suka. Tu nama dia cinta. Kan dalam banyak-banyak perempuan kan sebelum kita kahwin dengan bini kita. Kenapa hati kita duk cenderung pada dia ya? Sebab kasih ya. Itulah dipanggil kasih. Padahal ramai lagi dalam kelas kita tu classmate, tuan-tuan bercinta zaman sekolah menengah. Tak nak mengaku tu. Tuan-tuan bercinta contohlah zaman sekolah rendah. Sekolah rendah awalnya hilang habis matlamat ngaji. Duk galip mengejar cinta perempuan yang dia pun beringuh, kita pun beringuh juga tak tahu nak kahwin bila. Sia-sia belaka tu. Cuma nak sebutnya ialah contohlah. Dalam banyak-banyak kita kelas dulu zaman kita, zaman saya lah sekolah tuan-tuan sekolah ada kelas. Dalam kelas saya dulu 40 orang katakanlah. 20 lelaki, 20 perempuan. 20 perempuan tu bila kita kasih, dia cenderung hati kita pada seorang je. Pada seorang. Kenapa yang baki lagi 19 tu kita tak ada rasa apa pada dia? Tu dia nak panggil cinta dan kasih kita. Kecenderungan hati kita pada seseorang tu. Tu nama dia kasih, nama dia cinta. Kenapa hati aku duduk minat dengan dia? Duduk cenderung pada dia. Nak tahu tentang dia. Nak sebut dia. Nak lebih lagi. Dekat dengan dia. Tu dipanggil. Sebab dalam hati kita ada kasih. Dalam hati kita ada cinta. Tapi sini bukan nak cerita bab cinta pada manusia. Nak cerita tentang cinta pada Allah Ta'ala. So cinta pada Allah Ta'ala ni ialah cenderung hati kita kepada Allah Ta'ala. Condong hati kita pada Allah Ta'ala. Dalam Quran, kalau kita baca Quran, ada Allah Ta'ala guna kalimah yuhibbuhum wa yuhibbunah. Allah Ta'ala sebut may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin. Kata Allah, satu kaum ni yang kebawa datang ni yuhibbuhum. Allah Ta'ala kasih kepada mereka, mereka kasih pada Allah. Definisi dia sebut sini, kasih ni apa? Cenderung hati. Lepas tu Allah Ta'ala kata dia kasih pada hamba. Bila ayat cerita tentang Allah Ta'ala kasih, jangan pula kita tanggung kasih Allah Ta'ala ni juga cenderung hati kepada hamba. Kalau kita terjemuh cenderung hati Allah Ta'ala pada hamba, gak jawab dia berjisimlah Allah Ta'ala. Berjirimlah Allah Ta'ala.
Walaupun kalimah sama antara kita kepada Allah, Allah kepada kita. Dua-dua kalimah Allah Ta'ala guna kalimah hub, kalimah cinta. Tapi bila cerita mari daripada Allah cinta kepada hamba dia, yang tu bukan cenderung hati, bukan mailul qalbi. Sebab Allah Ta'ala bukan jenis bangsa ada qalbun. Bukan jenis macam kita ada hati. Tidak, Allah Ta'ala ni. Habis tu, kalau letak di Allah Ta'ala, cenderung pada ihsan Allah Ta'ala. Beringat. Takut-takut nanti duk baca definisi ni. Cenderung hati. Jumpa dalam ayat Quran, Allah Ta'ala kasih. Allah Ta'ala cinta. Kan banyak kan, Allah Ta'ala yuhibbul muhsinin. Yuhibbul muttaqin. Allah Ta'ala kasih kepada orang-orang muhsin, orang-orang yang berbuat baik, orang-orang yang bertakwa. Tu kasih macam mana tu? Tu dia panggil cenderung ihsan Allah Ta'ala pada hamba-hamba yang macam tu sifat dia. Adapun kalau cerita tentang kita kepada Allah, yang tu cenderung hati kita kepada Allah Ta'ala. Depan nanti dia akan cerita. Kita akan melebihkan Allah Ta'ala lah dalam segala urusan. Urusan wajib ke, urusan sunat ke, kita akan lebihkan Allah Ta'ala. Sebab apa? Hati kita cenderung pada Allah Ta'ala. Baca kitab ni nak muhasabah diri kita. Ada ke tidak cinta yang hakiki kita ni pada Allah Ta'ala. Depan nanti dia cerita. Baik. Mana tadi? Dan bahawasanya tiap-tiap yang sedap itu dikasihi akan dia, akan yang sedap tu. Tabiat semula jadi. Tabiat semula jadi dah. Benda yang sedap, mestilah hati kita cenderung. Apa yang sedap sekarang ni? Duduk di rumah lah. Duduk berehat di rumah kan. Balik rumah siapa pukul berapa dah tadi daripada office? Pukul 6 dah katakanlah. Kalaulah hati kita ni tidak cenderung kepada ibadat berjemaah di masjid, di surau, kerana ibadat berjemaah ni ibadat yang paling afdal di sisi Allah, yang Allah Ta'ala suka, jawab dia, kita pilih duduk di rumah. Rumah pun boleh semayang juga dia tu. Bukan tak semayang di rumah. Tu kata, bila hati lebih cinta kepada Allah, dia akan buat mana yang Allah Ta'ala suka. Cuma nak sebutnya ialah, cenderung hati pada yang sedap ni, tabiat semula jadi. Supaya budak kecil lah, budak kecil. Budak kecil ni, apa yang sedap pada budak kecil? Isak susu. Tu yang dia bawa botol susu dia. Bawa rata-rata. Gi situ. Bukan isap pun kadang-kadang. Duk gigit di mulut dia ya. Bawa susu. Hantar siapa umur 6 tahun. Kita nak hantar ke sekolah tadika tu. Tak tinggal lagi botol. Bubuh tepi beg tu botol. Sebab apa? Benda tu menyeronokkan dia. Benda tu satu kesedapan bagi dia. Sebab tu dia tak tinggal. Yang jenis hisap puting ke. Padahal tak ada susu, tak ada apa pun keluar. Duk main dengan Helio dia. Tapi isak situ. Duk mulut. Gi ke mana-mana. Bawa puting dia tu. Nak suap nasi itu kita kena cabut buang. Sebab apa? Padahal kalau tanya kita lah. Nasi dengan puting yang kosong tu mana lagi sedap? Sedap nasi lah jawab dia. Tapi dah. Kita kena cabut buang. Letak di tepi. Jangan bagi dia ambil, barulah kita boleh suap nestum. Kau nasi penyek, lenyek ke apa tak kira kita. Sebab apa? Keseronokan dia. Tu dia kata tu. Bahawa tiap-tiap yang sedap itu dikasihi akan dia. Tu tabiat semula jadi. Cuma yang sedap ni kita kena bagi dua. Ada yang sedap boleh bawa kita ke syurga. Dan ada yang sedap bawa kita ke neraka. Benda sedap dua-dua tu. Tapi ada yang sedap yang boleh bawa kita ke syurga. Dan ada yang sedap
tapi bawa kita ke neraka. Kena pilih juga walaupun dia tabiat semula jadi kita. Suka kepada yang sedap. Kita dengar lagu kan, kita dengar lagu. Tuan-tuan minat lagu apa? Rock apa? Kau tuan-tuan zaman siapa? Amy Search kau? Tuan-tuan tak nak ngaku dengar lagu. Cuma nak sebutnya, bila kita minat satu-satu lagu, dia ulang lagu sama, tak apa. Sebab apa tu? Kecenderungan hati kita kepada lagu tersebut. Maknanya kita suka. Suka telah kasih. Suka telah kasih. Kita dengar lagu tu. Walau berulang kali. Siapa kita ingat di mulut. Meniti di mulut kita lagu tu. Tu tengok orang minat qasidah kan. Dia ulang qasidah. Bila dia minat lagu, dia ulang lagu. Sebab apa? Benda tu dia ada dalam hati dia. Kecenderungan cinta kasih dia pada sesuatu yang seronok tu. Dia dengar, sedap lagu ni. Tapi tak tahu nak cari mana lagu ni. First time dengar dalam radio. Sekarang ni tak apalah, ada apps. Kan? Dalam salah satu daripada apps yang ada dalam Apple, tuan-tuan boleh ambil apps tu, pendengar. Tuan-tuan dengar masa tu orang persembahkan dalam dewan. Lagu apa sedap lah dia bawa. Kita pun buka apps tu, dia detect persembahan live tu, dia bagi tahu pada kita lagu sekian-sekian. Canggihnya orang hari ni. Cuma nak beritahunya, kita jatuh cinta tu, jatuh minat tu. Hati kita dah cenderung pada lagu tu. Padahal baru sekali kita dengar, sedap lagu ni. Sedap qasidah ni. Nak cari mana qasidah ni? Kan banyak qasidah baru kan. Kita dengar, sedap qasidah ni. Tajuk apa qasidah ni? Padahal kita faham pun tak faham. Sebab apa? Bahasa Arab. Tapi bila dengar tu, hati kita seronok dengan tu. Tu dipanggil kecenderungan hati kita pada sesuatu. Tu kalau jenis pada lagu. Tuan-tuan kiagilah dengan isu-isu lain ataupun contoh-contoh yang lain lagi. Tu nak sebutnya ialah benda yang sedap, tabiat semula jadi kita kasih. Tapi kena beringat, sedap dengar lagu. Lagu apa yang kita dengar tu? Contoh. Contoh, lagu yang tak berfaedah tapi sedap dengar. Mengkhayalkan kita kepada wanita. Contoh syair-syair Arab zaman jahiliah kan. Dia menceritakan majlis-majlis Arab. Syair-syair zaman jahiliah sebelum datangnya Islam. Penyair-penyair dia buat syair menceritakan majlis-majlis minum. Menceritakan perempuan-perempuan pelayan bar dalam syair-syair dia. Jadi didendangkan. Bila didendangkan, menyebabkan orang yang mendengar dendangan tadi, dia akan khayal. Supaya budak baca fiksi lah. Fiksi tahu fiksi? Macam buku novel lah. Fiksi ni kalau kita tak tahu, budak muda beli, kita pun tak tahu tentang fiksi ni, dalam tu kadang-kadang penulis fiksi ni, duk cerita benda-benda lucah dalam tu. Budak ni lalu cerita tu dalam khayal. Dia buat gini dengan kekasih dia, dia bertemu gini, dia pegang gini, dia buat itu, buat ni. Daripada awal dia khayal, dia masuk alam tu. Padahal dia tak ada pasangan lagi. Tapi dia boleh masuk alam khayalan tersebut. Itu fiksi. Sebab tu kita jadi orang tua, kadang-kadang anak kita nak beli fiksi ataupun nak beli buku-buku novel apa-apa, biar tengok-tengoklah sikit. Kita pergi ke ke pameran buku antarabangsa yang dibuat di KL biasa kan. Tu tengoklah juga novel apa yang dia nak beli, buku apa yang dia nak beli. Sebab apa? Sebab orang nak buat duit, dia tak kira halal haram. Boleh pada anak kita duk baca benda gitu, khayal. Nak kahwin baru umur 17. Spendung pun mak ayah beli lagi. Nak kahwin macam mana? Nak bagi makan apa ke anak orang? Orang pun tak nak bagi anak dia. Tapi duduk dalam ilmu khayalan tu. Khayal tu yang mengaji tak masuk tu. Awak ni saya tengok duduk dalam kelas. Tak tidur awak ni. Waktu saya mengajar celak mata. Rupa-rupanya tak mengaji. Tambah-tambah pula yang mengajar cikgu perempuan. Yang pakai pula pakaian macam-macam fashion. Dia tengok cikgu tu, dia tengok apa yang dia baca dalam novel. Patutlah mu mengaji mek tak faham-faham. Duk kira cikgu tu rupanya. Tu nak beritahu, bila cenderung kepada benda yang haram,
lagu yang haram walaupun sedap, tabiat semula jadi itu, kena tinggal. Sebab apa? Agama larang. Tapi kalau yang sedap tu boleh bawa kita kepada Allah, bawa kita cinta kepada Rasulullah, jadi pahala, tak apa, galik pun tak apa. Galik para ulama, para aulia duduk dengan apa yang menyeronok, menyedapkan mereka ni, tu yang mereka boleh puasa hari-hari. Itu yang mereka boleh semayang lepas 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat semayang beratus kita baca kisah dia. Mari di kita, yo kau 200 ni macam mustahil. Dia kira dengan dia. Keseronokan kita dengan nasi. Tu yang tak sempat zikir nak balik dah ni. Tak sempat zikir, ada jamuan luar, tunggulah. Tak sempat VIP duduk makan, dia bersila suat dah. Sebab apa? Kesedapan kita dengan benda makan. Kesedapan yang Allah Ta'ala beri kepada para ulama, para awliya. Kita baca kisah dia. Hidup dengan zikrullah. Puasa tiap-tiap hari. Jangan peliklah, sebab apa? Sebab itu yang menyeronokkan mereka. Apatah lagi saya dah sebut dah. Makan, kewajipan makan bukan hanya wajib li zatihi. Tiap-tiap orang mesti kena makan, tak makan haram. Tak, bukan gitu. Dia wajib li ghairi. Wajib makan ni sebab tubuh kita perlu. Kalau tak makan, mudarat tubuh kita, letih kita, tak boleh buat kerja, tak boleh cari nafkah, tak boleh beribadat. Maka pada masa tu wajib makan. Wajib li ghairi, wajib kerana yang lain, kerana nak keluar cari nafkah, kerana nak ibadat, kerana nak buat itu ini, tu wajib makan. Habis kalau dah tubuh kita cergas, tak makan nasi pun tak apa. Kenyang dengan apa? Kenyang dengan zikrullah. Macam akhir zaman nanti Nabi sebut kan, bila dah tak ada makanan, apa yang mengenyangkan umat akhir zaman nanti? Dengan zikrullah. Zikrullah, makanan rohani itu akan menjadikan perut kita kenyang. Itu di akhir zaman. Jadi ulama-ulama ni kenyang dengan zikrullah, kenyang dengan baca Quran. Lepas tu tak pelik, tengok dia bubuh nasi macam nak bagi nasi pada kucing. Sikit ustaz. Tak serupa dengan kita lah, sebab kita cenderung hati pada nasi. Dia tidak cenderung hati pada nasi. Sikit pun tak apa dah dia. Sebab apa? Sekadar ambil saja. Nak ambil hati tuan rumah, tak nak mengecewakan tuan rumah, orang bagi dia ambil. Kau dah tu kita dah ada lagi kau lebih. Belum orang makan lagi tapau dah ada jeruk jenis kan. Belum orang makan lagi tapau dah dikira dah anak dia 5 orang rumah, bini seorang rumah, bini pun makan tambah, anak makan tambah. Tu dia 10 senduk dia buh dalam plastik. Sebab kecenderungan hati kita berbeza. Sebab tu baca kisah para ulama, tengok mereka boleh duduk selawat beribu-ribu, istighfar beribu-ribu. Jangan pelik. Sebab itu kelazatan dan keseronokan cinta hati mereka pada benda-benda tu. Adapun pada kita, cinta kita ialah pada telefon. Tu yang orang tengah baca khutbah, tak tinggal telefon, dia tengok situ. Duk tolak Facebook, baca Facebook. Padahal orang duk baca khutbah. Mendengar khutbah adalah wajib. Tu tuan-tuan jangan buat. Ustaz yang kita panggil untuk bagi tazkirah hari Jumaat, entah macam mana jam dia, tak sampai dia. Naiklah imam kita ni jadi jadi khatib, baca khutbah semua sekali selesai dah. Nak semayang ni kita ni turun daripada mimbar, nak semayang ni tiba-tiba ustaz tu mari. Ustaz tu mari, dia tak sempat tazkirah tadi, kita tolak dia jadi imam. Tak boleh jadi imam, dia tak dengar khutbah. Tu tentang ngaji dalam fiqh lah pula. Cuma nak sebutnya ialah dengar khutbah ni wajib. Tapi dengar khutbah ni yang mana rukun tu. Bukan keseluruhan khutbah tu. Lepas habis rukun tu nak dekor ikut pergi. Cuma nak sebutnya yang rukun tu wajib dengar. Sebab tu kalau katakan tuan-tuan ngaji dalam fiqh kan, kalau katakan Jumaah yang ada tu cukup 40 orang. 40 orang tu kena dengar belakang rukun khutbah. Lepas tu kita boleh tidur tu sebab
Ada dah orang lain dengar. Ni kan penuh ni kan dalam ni beratus ni. Kita mazhab Syafi'i 40 orang je, bahkan bukan 100 200 ni, walaupun sebesar ni beratus 200 ni muat ni. Tak apalah, kita random kira orang cukup 40 orang. 40 orang bukan ramai. Satu sah ni lebih dah 40 ni dah. Satu sah ni lebih dah 40. Kira kalau kata 40 kali belakang, maknanya ramai dah orang dengar. Tu tak apa, kita tidur. Kalau tidur jawab dia, tidur kejetik telinga. Sebab apa? Tak sah jemaah itu. 40 orang mesti cukup. Sebab tu nak tolak dia jadi imam, dia kena dengar rukun khutbah. Kena ingat, tu banyaklah isu-isu yang duk berlakunya. Naik khutbah tak ada wuduk. Tak sah khutbah itu. Kena khutbah semula. Kena khutbah semula. Saya terlupa ambil wuduk tadi. Khutbah semula. Tu tuan-tuan ngaji dalam fiqh. Cuma nak ceritanya ialah kecenderungan kita dalam beribadat. Kecenderungan kita dalam beribadat tak sama dengan para aulia, para ulama. Mereka cenderung pada beribadat. Jadi jangan pelik kalau kita baca mereka ni duduk di masjid. Baca Quran. Saya pernah pergi umrah dengan Arab. Saya 2 orang je Melayu. Saya duduk ngaji dulu lah. Saya 2 orang Melayu. Yang lain semua Arab. Ada seorang pakcik duduk depan. Saya duduk depan ni kok. Belakang driver. Pakcik ni duduk seat seorang sebelah. Tak berhenti. Baca Quran. Perjalanan daripada Jordan ke Saudi ni ambil masa 2 hari 1 malam. Dengan coaster. Tak berhenti-henti. Baca Quran lepas tu semayang. Semayang sunat kan. Semayang sunat arah mana kita pergi itulah kiblat kita. Lepas tu semayang duduk tak ada masalah. Tuan-tuan nak semayang dalam kereta sambil balik ni tak ada masalah. Tapi kita tak buat tu perangai kita, malah yang kita nak beritahu. Dia tak semayang itu. Kita sambil bawa kereta balik, sambil bawa motor balik, nak semayang sunat lah rasa. Sunat mutlak nak semayang. Semayang. Boleh buat qada mana? Buat qada tu sebab semayang sunat, bukan semayang fardu. Semayang sunat ni longgar sangat-sangat. Tapi kita tak gemar, tak cinta pada benda tu. Tak terfikir nak buat. Yang kita fikirnya, buka radio. Mula-mula sekali masuk tu, buka radio dulu. Sebab apa? Nak dengar kandungan radio, cerita dalam radio, berita dalam radio, lagu dalam radio. Ada pun orang soleh kadang-kadang bawa kereta sambil solat. Tu saya nak cerita pakcik tadi. Sambil nak perjalanan nak pergi ke Mekah, orang lain duduk tidur semayang. Lepas semayang. Puas semayang, ambil baca Quran pula. Baca Quran. Tu nak beritahu keseronokan seseorang tu tak sama. Ada orang boleh khatam 1 juzuk 1 hari walau bukan bulan Ramadan. Kita jangan harap. Kita qul huwallah 3 kali sama pahala dengan sebutir Quran. Main tu kita. Bijak dah tu daripada yang tak baca langsung kan. Bijaklah sikit daripada yang tak baca langsung. Cumanya nak suruh kita buka baca Quran, jawab dia tak. Tunggu bulan Ramadan pula baru buka untuk habiskan 30 juzuk. Tu nak cerita tentang kesedapan menyebabkan kita ni jatuh cinta ataupun cenderung hati kita. Baik. Dan jika kuat kasih itu dinamakan dia ishqun ataupun kita panggil asyik. Asyik. Ain arak dengan ain, kita dengan asyik. Kita panggil asyik. Ni dengan ain, asyik. Asyik ni apa? Rindu. Rindu dendam kita panggil. Dan jika kuat kasih itu dinamakan dia dengan asyik ataupun dengan rindu. Dia rindu kepada sesuatu yang dia kasih tu. Macam orang yang rindu kepada baginda Nabi. Macam kisah yang tuan-tuan biasa dengar kan. Sahabat-sahabat antaranya Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah yang pergi duduk di Syam. Kalau dulu sebut Syam 4 negara. Sekarang ni kalau sebut Syam kena di Syria lah. Kalau dulu Palestin, lepas tu Jordan, Syria, Lebanon. 4 negara tu kita panggil bumi Syam. Sekarang ni kalau sebut Syam orang merujuk kepada bumi Syria lah. Baik. Kan Bilal bin Rabah kan duduk di sana. Tapi bila dia bermimpi,
Lama dia tak mari ziarah Nabi, lalu dia pun pergi ziarah Nabi. Pergi ziarah Nabi atas dasar kerana rindu. Rindu kepada tuan empunya kubur tu. Nak pergi ziarah tuan empunya kubur. Rindu yang mendalam kepada tuan empunya kubur. Tu yang kadang-kadang orang sufi, dia lebih gemar pergi ke Madinah dulu untuk umrah. Sebab apa? Sebab di bumi Madinah ada jasad yang paling mulia sekali. Andai tidak kerana jasad tu, Kaabah tu pun kita tak kenal. Macam orang jahiliah lah, tak kenal Kaabah. Sebab tu dia boleh letak berhala 360 ekor duduk di tepi-tepi Kaabah tu. Siapa yang mari memperkenalkan kepada kita ni Kaabah ni kiblat kepada ibadat umat Islam? Ni baginda Nabi. Sebab tu orang-orang sufi lebih gemar untuk ke Madinah dulu, apatah lagi ada ayat Quran. Ada ayat Quran, mereka bersandarkan kepada ayat Quran. Jadi dia pergi dulu ke Madinah, ziarah dulu Rasulullah. Inilah asbab segala-galanya kita kena kebaikan. Tuan-tuan baca kisah para ulama, ada yang pergi nak masuk bumi Madinah tu tak tergamak dah, nak pakai selipar. Padahal jauh lagi. Tak tergamak nak pakai selipar. Sebab apa? Di bawah turab ni ada jasad yang paling mulia. Tak tergamak aku nak pijak dengan tapak selipar. Tu kenapa tu? Jiwa mereka membesarkan. Jiwa mereka mentazimkan. Kita yang tak faham, kita kata, buat ajaran sesat dah. Jiwa yang membesarkan berasa tak tergamak. Macam kita lah, tak tergamak lalu depan mak kita, kecuali dengan kita menundukkan tubuh kita. Padahal kalau nak kira, dia dengan kita sama-sama manusia ya. Tapi kenapa kita menundukkan? Sebab apa? Kita tahu kedudukan dia, Allah Ta'ala sendiri mengatakan kedudukan dia mulia. Lalu kita duduk dengan dia pun kita bercakap lemah lembut, kita berjalan dengan dia pun kita tunduk lalu depan dia, minta izin itu ini dan sebagainya. Sebab apa? Sebab kita tahu kedudukan dia besar. Besar tu mana? Bukan di mulut besar, di hati. Bila sesuatu tu besar di hati kita, maka besarlah pentakziman kita, pengagungan kita. Pengagungan kepada baginda Nabi besar. Sebab apa? Kita kenal hakikat kedudukan dia sebagai Nabi bagaimana. Supaya kita dengan orang besar, tuan-tuan terima pingat kan? Dengan apa? Dengan yang di Pertuan Agong ataupun dengan Sultan. Pernah tuan-tuan terima pingat? Kalau tuan-tuan pernah terima pingat, tuan-tuan naik masuk ke depan, mara ke depan nak pergi bertemu dengan dia, salam ke tak? Tak salam tak? Kau salam? Tak ada yang berpengalaman pula. Cuma nak cerita gini, andai pada masa kita nak terima pingat tu bersalam dengan dia, tuan-tuan rasa tergamak tak nak bersalam dengan satu tangan? Tak tergamak rasanya kita dah. Sebab apa? Sebab dalam hati kita ada dia yang kita besarkan. Sebab tu dengan alim ulama Allah tak tergamaknya kita nak shake hand. Padahal dari sudut musafahah sah dah. Bila bertemu dua tangan dah dipanggil musafahah. Tapi bila kita bersalam dengan para ulama, kita berasa tak tergamaknya nak bersalam dengan satu tangan. Sebab apa? Serupa dengan kawan-kawan. Apatah lagi kalau kita tak buat lebih pada dia dengan menunduk, dengan mencium tangan. Sebab tu tuan-tuan jangan pelik. Budak-budak yang lalu jalan tasawuf bersalam bukan cium atas je. Ni cium lagi ni. Pak cium. Kita kata buat benda bidah. Tak, dia mentakzimkan. Dia membesarkan. Membesarkan bukan serupa membesarkan Allah Ta'ala. Membesarkan kerana kemuliaan pada diri si fulan ini. Ada ilmu pada dia, ada iman dia, ada takwa dia. Bukan membesarkan, jadi Tuhan dah dia. Tak, mana ada kita anggap orang ni sebagai Tuhan. Tidak. Tapi sebab kita rasa kedudukan dia yang mulia. Allah Ta'ala sebut sendiri. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Walladzina utul ilma. Berapa darajat? Darajat. Beberapa darajat. Jauh tinggi daripada kita. Sebab tu tuan-tuan jangan pelik tengok orang-orang yang terdidik dengan adab ni berjalan depan guru nak pergi bersalam pun tunduk. Sebab mereka ada rasa ta'zim pada guru.
Tu benda-benda yang kita tak rasa, kita tak buat. Bila orang tu diberi rasa, dia akan lebih pada apa? Kita sedap pada ibadat, kita akan membesarkan ibadat. Seronok kita pada ibadat, pukul 4.30 bangun, pukul 5 bangun dah. Sebab apa? Keseronokan hati kita, nilai ibadat dalam hati kita besar. Tu kecenderungan hati. Tapi kalau kecenderungan hati kita pada tidur. Sebab tu Nabi sebut, saya baca hadis tadi, kita boleh duduk dengan sekali dengan orang yang kita cinta. Kita orang amal ibadat tak banyak, menyintai orang yang amal ibadatnya banyak, kita boleh duduk sekali dengan dia di dalam syurga. Tu sahabat suka sangat dengan kalimah-kalimah ni yang Nabi sebut. Baik. Mana tadi? Nak subuh dah berhenti ni kita. Dan makna benci, lawan kepada cinta. Benci pula. Apa makna benci tu? Liar hati daripada sesuatu kerana keadaan sesuatu tu menyakiti. Bila sebut liar lagi, apa contoh? Majlis ilmu. Majlis ilmu ni apa? Majlis ilmu ni Nabi kata malaikat mari duduk sekali dalam majlis ilmu. Malaikat ni ada yang sayyarina, jenis yang duk mencari-cari atas muka bumi ni. Mana majlis ilmu? Nak pergi masuk duduk sekali dalam majlis ilmu tersebut. Kenapa? Kerana mereka tahu kedudukan satu-satu majlis ilmu. Tak hebat mana pun perbincangan dalam majlis ilmu tu, cukup dengan ada seorang alim dalam tu, dia jadi tempat pandang Allah Ta'ala dah. Mahallu nazarillah, tempat Allah Ta'ala tengok atas dunia ni, salah satunya ialah para ulama. Orang-orang yang berilmu, tu tempat Allah Ta'ala tengok. Anak-anak yatim, tempat Allah Ta'ala tengok. Orang-orang fakir, miskin, orang susah, tu tempat Allah Ta'ala pandang, tilik, tengok tu. Sebab tu, ulama-ulama ajar pada kita, bila kita buat majlis kenduri, kendara, majlis makan-makan, jangan lupa ni golongan 3 ni. Sebab mereka ni adalah tempat pilih Allah Ta'ala di atas muka dunia ni. Kita jemput para ulama, majlis kita akan dipandang oleh Allah Ta'ala. Kita jemput anak-anak yatim, majlis kita dipandang oleh Allah Ta'ala. Kita jemput orang fakir, majlis kita dipandang oleh Allah Ta'ala. Tapi kita tak panggil lah. Itu masalah kita. Siapa yang kita panggil? Semua orang kaya-kaya belakang mari. Sebab kita orang kaya. Ustaz tak payah agak lah nak panggil. Tok guru tak panggil. Dah kita nak panggil tok guru. Tak boleh pasang muzik pula dia kata. Itu kita punya perangai. Majlis kita tak dipandang. Majlis kahwin anak kita tak dipandang oleh Allah. Bila tak dipandang, tak ada barakah. 2-3 tahun, setahun baru kahwin, mula bergoyah dah rumah tangga. Bergaduh dah laki bini. Kalau aku tahu menantu aku ni jenis panah baran, aku tak kahwinkan anak aku dengan dia. Aku tak pernah sentuh, dia sentuh pipi anak aku. Benda tak ada barakah. Sebab tu orang cari barakah. Nak sebutnya ialah majlis ilmu. Majlis ilmu, majlis yang disukai oleh Allah, disukai oleh para malaikat. Saya sebut tadi, para malaikat mari cari. Tapi bila hati kita tak suka, dia akan liar. Dia akan lari daripada majlis ilmu. Walau mulut kata tak suka kau majlis ilmu, suka. Tu tipu dia panggil. Tu tipu, dia panggil kadzib. Zahir dengan batin tak suka. Zahir sebut suka, batin sebenarnya tak suka. Sebab tu hati duk lari, pergi luar dah. Mana dah? Naik kereta balik rumah dah. Sebab apa? Hati tak suka dengan majlis ilmu. Tapi kalau hati suka dengan majlis ilmu, kita tak duduk dalam majlis ilmu, berasa nak ginya dalam majlis ilmu. Diri kita. Berasa duduk sekali dengan para ulama dalam majlis tersebut. Allah nak pergi tak sempat dah. Kalau pergi sampai majlis habis dah ni. Tapi dalam hati nak pergi ni, tak ada live kau cari tanya live. Tengok live. Sebab apa? Hati duduk sekali. Sebab tu Syekh sebut kebersamaan jasad. Kebersamaan jasad ni. Saya sebut last ni. Kebersamaan kalau sekadar pada jasad, pasti kita akan merasa berpisah bila berlakunya perpisahan jasad ataupun berlaku kematian. Tapi kalau kebersamaan yang sebenar yang ada di kita, kebersamaan roh ada dengan kita,
Kebersamaan kita, walaupun kita tak duduk dengan dia, walaupun dia dah meninggal sekalipun, kita tetap rasa dia ada dengan kita. Sebab mati ni adalah proses perpindahan je. Sebagaimana seorang perempuan berpindah daripada rumah ayah dia kepada rumah suami dia, tu yang mati ni. Dia adalah satu proses perpindahan daripada alam dunia menuju kepada alam akhirat. Macam mana nak pindah daripada alam dunia ke alam akhirat? Mu kena cabut nyawa dia dulu, baru dia boleh pergi ke alam tu. Sebagaimana anak perempuan kita diambil keluar daripada rumah kita, pergi ke rumah suami dia. Mana dia pergi? Tak ada dah dia dengan kita. Tapi sebab bersama kita dengan dia pada roh, pergilah mana pun, tetap ada di hati kita. Mati lama dah dia, tapi duk berasa macam ada lagi. Sebab apa? Kebersamaan pada roh. Tapi kalau kebersamaan pada jasad, berasa terpisah lalu kita dengan dia. Sebab tu kebersamaan kita dengan roh, walaupun tak sempat nak masuk majlis tu, kita rasa kita duduk dalam majlis tu, dengar juga, walaupun melalui earphone, walaupun melalui headphone dan sebagainya lah. Tapi jiwa kita ni duduk sekali dengan orang-orang yang soleh tersebut. Tu dia panggil mailul qalbi. Kecenderungan hati tu nak biar boleh kekal sampai mati. Almar'u ma'an man ahabba. Tu jalan pintah dia. Mana tadi? Ni cerita bab benci. Baca dah sikit tu, akan datang sambung bulan Oktober kalau panjang. Wallahu a'lam. Wa ilmuhul atam.